Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua yang berada di rumah? Ustazah Razwin doakan semoga semuanya sehat walafiat, insya-Allah. Baiklah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran sirah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menadahkan tangan untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan dan keredaan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran tahun 5 kita masih berada dalam tajuk Peperangan Khaybar. Murid dikehendaki memerhatikan gambar di bawah ini. Jom kita perhatikan apa yang terdapat di dalam gambar ini. Okey, di sini terdapat ada bandar dan ladang-ladang yang subur. Ini merupakan gambaran kota Khaybar yang Ustazah Razwin boleh bawakan kepada murid. Okey, seterusnya mari kita ingat perkara penting. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, Ustazah mahu kita sama-sama ingat perkara penting ini yang berkaitan dengan peperangan Khaybar. Peristiwa ini berlaku pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Senang saja. Kalau yang pelajaran tahun 5 ni, peperangan Khaybar ini saja merupakan peperangan yang berlaku pada ke-7 Hijrah. Senang saja mau ingat. Ini saja tajuk yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 1,400 orang tentera Islam pergi ke Khaybar bagi memerangi kaum Yahudi yang melanggar perjanjian antara Yahudi Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memperlengkapkan, mempersiapkan tentera Islam seramai 1,400 untuk pergi ke Khaybar bagi menjejaki kaum Yahudi yang melanggar perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Seterusnya, kaum Yahudi ini pernah tinggal di Madinah dan dihalau keluar dari Madinah. Kerana apa? Kerana mereka ini telah menyokong orang kafir Quraisy semasa peperangan Khandaq. Ini kesinambungan daripada cerita pembelajaran tahun 4. Tahun 4 kita sudah belajar peperangan Khandaq, di mana orang-orang Yahudi ketika itu merupakan perancang utama untuk menghancurkan atau menghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ini melarikan diri ke Khaybar. Dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera Islam yang lain tadi menjejak mereka, mengejar mereka sampailah ke Khaybar. Baiklah, untuk hari ini kita sebenarnya fokus cerita sebab berlaku peperangan Khaybar. Di sini Ustazah sediakan ada 3 sebab peperangan Khaybar berlaku. Apakah sebab berlaku peperangan Khaybar itu? Yang pertama, orang Yahudi Madinah telah melanggar perjanjian perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di Madinah. Kan mereka sama-sama tinggal, orang Yahudi ini sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Jadi mereka telah memeterai perjanjian, mengikat perjanjian bahawa mereka sama-sama ingin memajukan
dakwah Islam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ingkar perjanjian. Dan yang kedua, Khaybar menjadi markas provokasi penentangan terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan sebab berlaku peperangan Khaybar. Kenapa? Kerana orang-orang Yahudi menjadikan Khaybar itu sebagai markas provokasi. Maksud markas provokasi di sini adalah tempat di mana orang-orang Yahudi Khaybar ini, Yahudi yang tinggal di Khaybar ini berusaha untuk merancang supaya buat penentangan terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang Yahudi Khaybar ini akan melancarkan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan rancangan mereka. Ingin melancarkan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada 3 sebab kenapa peperangan Khaybar ini berlaku. Ini adalah kerana perasaan dendam ataupun tidak puas hati orang-orang kaum Yahudi. Murid-murid bolehlah membaca semula sebab-sebab berlaku peperangan Khaybar yang Ustazah sediakan ini. Baiklah, selesai sudah penerangan Ustazah mengenai sebab berlaku peperangan Khaybar. Sebagai latihan murid di rumah, Ustazah minta semua murid menjawab soalan yang Ustazah sediakan. Arahan soalan, tuliskan 3 sebab peperangan Khaybar. Yang 3 Ustazah terangkan tadi, tulis di dalam buku tulis masing-masing. Setelah selesai menjawab soalan, bolehlah maklumkan Ustazah Razwin. Sampai di sini sahaja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.